Mereka ini laisu bi anbiya'i wala syuhada. Mereka bukan daripada kalangan para nabi, bukan juga daripada kalangan para syuhada. Maka datang seseorang dan bertanya kepada Rasulullah, ingin mengetahui siapakah golongan tersebut yang dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah SAW, humul mutahabbuna fillah. Mereka adalah orang yang saling sayang menyayangi karena Allah, yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Min biladin syatta wa min aqwamin syatta, daripada negara yang berbeza, daripada kaum bangsa yang berbeza, yajtami'una ala dzikrillah yadhkuruna, untuk berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja tujuan yang mulia mereka, iaitu mereka datang daripada jauh dan dekat, berbeza negara, datang berkumpul, tujuan utama untuk berzikir kepada Allah. Dan alhamdulillah malam ini bukti, yang datang daripada Yamannya, yang datang daripada Syamnya, yang dalam Malaysia sendiri, daripada negara-negeri yang berbeza dan sebagainya, semua termasuk di dalam hadis yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Hanya sahaja baki kepada kita adalah perlunya hati yang khusyuk kepada Allah, perlunya yang hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, perlunya hati yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga masing-masing keluar daripada majlis, bersurai daripada majlis, mendapat bahagian pemberian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita bermohon kepada Allah, moga-moga kehadiran kita dalam majlis yang penuh dengan barakah ini menjadi sebab nantinya kita dapat berkumpul di akhirah bersama baginda Nabi Muhammad SAW, bersama para awliya wa salihin, bersama orang-orang yang dekat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, begitu pentingnya kita untuk menghadiri majlis seumpama ini, dengan niat juga untuk duduk bersama orang yang saleh, untuk duduk dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, dalam masa yang sama mengetahui, muhasabah diri, merasai diri kita penuh dengan kekurangan, diri kita penuh dengan kelemahan, diri kita penuh dengan dosa, sehingga kita berharap dekatnya kita dengan orang yang saleh akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang datang kepada majlis-majlis yang mulia seumpama ini merasai dirinya lebih mulia daripada orang yang lain, orang itu jauh sekali daripada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dalam sebuah riwayat disebutkan baginda Rasulullah SAW, Rasulullah sedang bersama dengan para sahabat. Kata baginda Rasulullah SAW, Rasulullah memberitahu ciri-ciri orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah, wahai sahabat, apa pendapat kalian terhadap orang yang akan masuk ke dalam masjid ini? Kata baginda Nabi. Maka orang yang masuk itu nampak dia Masya Allah mutawwid, nampak macam dengan rambutnya panjang, nampak macam orang yang saleh, orang yang salat. Maka kata para sahabat, ini nampak macam orang ahli solat, ahli puasa, ahli ibadah, orang yang paling baik di antara kita. Maka kata baginda Rasulullah, akan tetapi aku nampak seolah-olah ada tamparan syaitan di wajahnya. Maka para sahabat terkejut, sehingga baginda Rasulullah pun akhirnya memanggil orang tersebut dan berkata, wahai fulan, tadi saat kau masuk ke dalam masjid, apa yang terlintas di dalam hati? Bukankah terlintas di dalam hati kamu bahawa engkau merasai dirimu mulia, lebih mulia daripada seluruh orang-orang yang berada di dalam masjid? Kata dia, betul. Dengan bangganya dia berkata, nah betul. Bermakna dia merasai dirinya mulia hatta daripada siapa saat itu hadirin dan hadirat baginda Rasulullah SAW di dalam majlis. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, berbeza satu sama lain di dalam kehadiran di dalam majlis-majlis yang mulia. Dalam riwayat yang lain baginda Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 jenis orang pula. Yang satunya datang ke dalam majlis, melihat dalam sebuah majlis, melihat adanya tempat kosong, ingin mendekat sehingga dia datang duduk dekat, nampak semangat ingin untuk menghadiri majlis zikir, majlis ilmu. Yang satunya malu segan, duduk di hujung. Dan yang satunya melihat majlis, dia pun berpaling daripada majlis. Kata baginda Rasulullah, mahukah aku menceritakan tentang 3 orang? Siapa ya Rasulullah? Orang yang pertama adalah orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi Nabi Muhammad menyebutkan bahawa dia nak dekat ke dalam majlis, nak duduk depan di dalam majlis, tetapi kata Nabi Muhammad, dia nak duduk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut disambut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, dia malu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun malu kepadanya. Yang ketiga, dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berpaling daripadanya. Disinilah tempat hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita reflect dan memperbaiki diri kita, bermuhasabah diri kita. Dengan itu majlis tidak pernah cukup. Kadang ada yang berkata, kenapa majlis? Lepas majlis, lepas majlis. Majlis tidak akan pernah cukup bagi orang yang ingin untuk mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau hanya dipikir tentang dirinya sendiri, fokus kepada dirinya sendiri, tak peduli kepada orang lain, tak peduli kepada sesiapa pun, maka orang ini adalah bukan daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Laisa minna, kata baginda Rasulullah, bukan daripada kalangan kita yang tidak mengambil berat tentang orang lain. Jiran pun baginda Rasulullah suruh ambil berat. Kemuliaan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga baginda Rasulullah awal hijrah daripada kota Mekah menuju kepada kota Madinah, ufsus salam, sebarkan salam, sebarkan keselamatan, bermuamalat sesama manusia, wa at'imut ta'am, berikan makan. Sehingga kata ulama, tak semestinya nak berikan makanan luaran saja. Kita nak tunggu makanan laparan luar saja. Makanan zahir dan batin, makanan ma'nawi, kerohanian, zikrullah adalah bahagian daripada makanan kepada ruh. Majalisul ilm bahagian makanan kepada ruh kita. Kita hadir saat ini. Wafsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham, sambungkan hubungan silaturahmi. Betapa banyaknya adik-beradik bergaduh karena harta, putus silaturahmi karena perkara-perkara yang hina, yang tak mempunyai apa-apa kedudukan di sisi Allah, tak punya apa-apa kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata baginda Rasulullah, kalaulah kedudukan dunia ini mempunyai nilai walaupun sekecil sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan walaupun seteguk air kepada orang yang kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang kalau kita nak cari orang yang paling kaya zaman ini, pasti kita akan dapati orang bukan Islam. Tak payah pergi jauh, hatta negara kita ke negara mana-mana pun kebanyakannya orang yang bukan Islam. Sebagai bukti bahawa Allah nak mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada dunia. A'adatu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Ini yang dipersiapkan oleh Allah. Allah cinta kepada orang yang beriman, Allah sayang kepada orang yang beriman. Allah berkata, a'adatu li'ibadi as-salihin, aku persiapkan kepada hamba-hamba aku yang saleh. Ini syaratnya. Engkau ingin menjadi orang yang saleh, engkau hadir bersama di dalam majlis orang-orang yang saleh, engkau ingin berubah menjadi orang-orang salihin, duduk dengan orang-orang yang saleh, aku persiapkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian untuk hamba-hamba aku yang saleh. Mata tak pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar pemberian ini. Besar sangat yang akan diberikan oleh Allah, bahkan sangat besar sehingga wala khatara 'ala qalbin bashar, hati pun tak pernah terlintas betapa besarnya pemberian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para arifin billah, diberikan sedikit rasa dahulu di dunia. Orang-orang yang dapat mempunyai perasaan hati mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang nikmat ini bukan sebetulnya daripada dunia, tetapi nikmat ini daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata baginda Rasulullah, hadir di dalam majlis zikir taman syurga. Kenapa dinamakan taman syurga? Karena kau betul-betul akan merasai nikmat kelazatan syurgawi. Tapi kalau kau tak rasa di dalam majlis-majlis zikir nikmat syurgawi, bermakna engkau yang ada problem, bukan majlis. Hatimu yang masih ada problem, hatimu yang masih perlu diperbaiki. Maka setiap kali hadir majlis, niat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya niat untuk mengisi waktu lapang kita. Kan zaman sekarang ini macam seolah-olah tren, kita hadir, bahkan kita pilih lagi majlis mana yang paling lawak, supaya kita gantikan majlis hiburan dengan majlis yang sedikit sebanyak nampak macam agama tetapi menghiburkan hati. Sedangkan kata baginda Rasulullah, kalau dah memperbanyakkan ketawa nanti hati keras. Subhanallah, sudah berapa banyak ketawa di dalam keluarga, bersama adik-beradik, bersama teman kau, ketawa dan sebagainya, tak boleh ada waktu serius dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita masuk ke dalam alam barzakh, tidak ada masa nak ketawa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah,
Dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita di dalam majlis-majlis seumpama ini ingin untuk mendapat pemberian yang diberikan Allah kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Kalau ini bukan tujuan utama kita menghadiri majlis, maka sia-sia kehadiran kita dalam majlis. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dan itu kata para ulama, Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang ulama besar daripada Yaman, beliau berkata, majlis ini ada sabun, ada air. Yang kotor hatinya bersihkan dahulu. Karena bersih dengan air tak cukup, tak kena pakai tanah, tak kena pakai sabun, bersih betul-betul. Bertaubat kepada Allah, menangis di depan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan munsyidin yang membaca. Tujuan apa? Hanya sebatas untuk hiburan? Tak. Mendengar qasidah yang adanya selawat kepada Rasul, doa, munajat, semua itu dapat menggerakkan hati dan perasaan kita, hadirin dan hadirat. Hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah, untuk dihidupkan cinta kepada Rasulullah SAW dalam hati, sehingga berkali-kali kita hadir, kita dah tak perlu sabun lagi, dah bersih. Kita datang, kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, tinggal ambil air, bersih. Air ni bagi orang yang haus, diberikan air. Maka orang yang dah selalu haus ni, air ni rasa sedap. Lama kelamaan, mula-mula air biasa, dah lama-lama air lebih sedap lagi, air madu dan sebagainya, semua ada di dalam majlis. Air bukan untuk keluaran, tetapi air kepada hati kita, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Dengan itu hadirin dan hadirat yang mengetahui hakikat majlis-majlis ilmu dan zikir adalah para awliya Allah Subhanahu wa taala, para ibadillah salihin. Dengan itu satu ketika disebutkan dalam sebuah riwayat, baginda Rasulullah keluar daripada rumah melihat ada sahabat tengah berkumpul. Kata baginda Rasulullah, tujuan apa kalian sedang berkumpul ni? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami berkumpul saat ini nazkurullah, berzikir kepada Allah. Wa nahmaduhu ala an hadana ila al-Islam. Kami bersyukur karena telah dibimbing kami kepada agama Islam. Dan yang ketiga, maulid Nabi dah ada dah zaman baginda Rasulullah SAW. Dan untuk kami bersyukur atas kedatanganmu, engkau diutuskan oleh Allah kepada kami. Kata mereka, para sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Rasulullah, adakah benar tujuan kamu ini hadir karena ini? Iya ya Rasulullah. Kenapa? Ada problemkah? Ada masalahkah? Kata baginda Rasulullah, bukanlah aku tanya keadaan ini tuhmah, untuk nak menuduh kalian buat benda tak betul, buat benda bid'ah ke? Tak, kata baginda Rasulullah. Tapi kata baginda Nabi Muhammad SAW, akan tetapi aku melihat rahmat Allah sedang turun kepada kalian. Aku nak duduk bersama-sama dengan kalian mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Melihatnya rahmat Allah yang turun di dalam majlis, melihat malaikat Allah yang datang ke dalam majlis. Ini yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Majlis-majlis zikir, datangnya para malaikat Allah. Hilakan, kita buat halaqah, malaikat pun buat halaqah sampai penuh langit dunia. Tapi hanya saja mata kita tak nampak. Yang kita nampak makanannya nasi biryani, wah apa tadi, rusa pun ada malam ini, Masya Allah. Alhamdulillah, ni'mah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi inilah keadaan hati kita, hadirin dan hadirat. Kita perlu untuk niat hadir di dalam majlis, minta kepada Allah agar kita masuk di dalam daerah orang-orang salihin. Minta agar menjadi daripada kalangan orang-orang salihin. Dan permintaan ini tidak akan akhir sampai akhir hayat kita. Minta untuk kita menjadi orang yang saleh. Minta anak-anak kita untuk menjadi orang yang saleh. Minta diri kita untuk menjadi anak yang saleh. Saleh dan salah, ini yang kita inginkan. Ini yang kita inginkan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebuah kisah di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingatkan kita juga tentang kelebihan menghadiri majlis yang menjadi sebab turunnya hidayah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dah rahmat turun, disitulah tempat hidayah, kata ulama. Dan itu baginda Rasulullah setiap pagi akan berdoa dengan berkata, Allahumma inni as'aluka rahmatan tahdi biha qalbi. Ya Allah, aku minta rahmah agar apa? Agar hati aku ini mendapat hidayah, kata baginda Rasulullah SAW. Perlu mencari di mana ada tempat turunnya rahmat Allah, kita perlu segera mencari. Majlis ilmu, majlis zikir. Kenapa para habaib, para ulama kita mengadakan majlis maulid Nabi Muhammad SAW secara khusus, memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah secara khusus. Lepas itu kita berdiri pula, kita berselawat kepada baginda Rasulullah. Semua ini ada rahsia dan kelebihan. Karena setiap selawat kita kepada Rasulullah, 10 rahmat turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau dah kita berdiri bermakna adanya ta'zim. Kalau kita menyanyi lagu negaraku, kita angkat bendera, kita berdiri. Kalau duduk tak ada adab. Kita berdiri untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tarbiyah hati kita untuk mengagungkan siapa yang perlu kita agungkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan angkat suara kamu di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk di depan Nabi, Allah ajar kita untuk beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, kau beriman kepada Allah dan Rasul, dan juga tujuan utama kau agungkan Nabi Muhammad, hormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap kali kita nak menyebut nama Nabi Muhammad, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang ada pada hati orang-orang salihin. Sayyidina Imam Malik bin Anas, guru kepada Imam Syafi'i, kalau nak sebut nama Rasulullah, nak sebut hadis Nabi, tunggu kata dia, bagi aku bersihkan diri aku dulu. Ambil wudu, bersih, pakai wangi-wangi, bukhur dan minyak atar dan sebagainya, baru sampaikan hadis Nabi SAW. Tengah-tengah sampaikan hadis Nabi SAW, tiba-tiba kalau jengking sangat, tak berhenti hadirin dan hadirat. Muka semakin lama makin pucat, makin lama makin pucat. Pelajarnya tanya, anak muridnya salah seorang ni Imam Syafi'i, anak murid Imam Malik. Apa terjadi wahai Imam? Kenapa? Dah selesai bacaan hadisnya, cuba tengok, aku rasa ada binatang sengat. Dia tengok ada kalajengking dah sengat lebih daripada 18 ke 20 kali sengatan. Wahai Syekh, kenapa tak beritahu saya? Aku malu nak berhenti saat aku sedang menyebut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu pelik kalau orang malu, malas nak bangun kerana selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, setiap selawat kita 10 rahmat Allah. 100 kali selawat 1000 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak rahmat. Maka dengan itu kadang tak pelik orang yang tak pernah hadir majlis maulid tiba-tiba satu kali hadir bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana di sinilah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi yang hadir orang-orang salihin, yang kalau dengan menyebut nama orang salih turunnya rahmat Allah. Bagaimana kalau betul-betul orang salihin yang hadir? Nah ini dia. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keberkatan hadir kita di dalam majlis-majlis yang penuh dengan barakah ini. Saya tutup dengan sebuah kisah di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kisah-kisah yang berkaitan dengan baginda Rasulullah melihat bagaimana hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab utama baik doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kedekatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi asbab hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa setiap anak Adam kullukum dhal illa man hadaitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, semua kalian berada dalam keadaan sesat kecuali siapa yang aku berikan hidayah. Fastahduni. Ini yang kita perlukan. Minta hidayah daripada aku, kata Allah, ahdikum, aku akan berikan hidayah kepada kamu. Kita hadir majlis, kita juga ingin meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, suatu ketika disebutkan ada salah seorang yang dahulunya belum masuk dalam agama Islam bernama Fudalah. Ini setelah pembukaan kota Mekah. Bayangkan, setelah pembukaan kota Mekah, baginda Rasulullah ini musuh-musuh Allah kat depan kufar Quraisy yang nak bunuh Nabi SAW bertahun-tahun. Setelah pembukaan kota Mekah, tengok dengan jumlah orang-orang Islam yang ramai dan sebagainya, mereka semua surrender habis di depan Nabi. Tak boleh nak kata apa lagi dah. Yang dahulu mereka hinakan Nabi, pijak Nabi, baling kotoran kepada Nabi. Saat itu kufar Quraisy ke depan Nabi dah tak boleh buat apa-apa. Mada tara inni fa'ilun bikum, kata baginda Rasulullah, wahai kalian, apa agaknya kau rasa aku akan buat kepada kalian? Ini waktu balas dendam. Bayangkan orang nak buat kesalahan kepada kita. Nah, ini waktu untuk engkau ada segalanya. Power ada, harta ada, semua ada. Nak bunuh mereka, layak dibunuh. Musuh. Maka karena mereka ini mengetahui Nabi ini mempunyai sifat yang baik, akhun saleh, kami berharap kau maafkan kami wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memberitahu seperti mana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang telah ditipu oleh saudaranya sendiri, telah dikhianati oleh saudaranya sendiri. La tasriba alaikum al-yawm, khalas, tak payah. Hari ini kau jangan takut, aku maafkan kalian semua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada kejadian ini disebutkan bahawa ada satu orang Fudalah.
dia masih nak ambil peluang nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat baginda Rasulullah setelah kejadian tersebut, Rasulullah SAW melakukan tawaf. Ini Fudalah ikut di belakang, bawa pisau di belakang yang adanya sabun. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada pisau, ada bisa racun nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pusing belakang Nabi SAW pun tawaf, dia pun duduk belakang tawaf di belakang Nabi jalan. Maka Rasulullah SAW karena bukan manusia biasa, hadirin dan hadirat, Nabi Muhammad SAW ini boleh nampak orang yang berada di belakang macam berada di depan. Bahkan bukan sahaja itu, Nabi Muhammad boleh nampak apa yang ada dan terlintas di dalam hati kita. Sehingga kata baginda Rasulullah, Fudalah, wahai Fudalah, ya Rasulullah, mada tuhadithu nafsak ya Fudalah, apa yang bisik di dalam hatimu wahai Fudalah? Nabi Muhammad boleh tahu, seolah-olah tahu dia nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Kata dia, ya Rasulullah, tak ada apa-apa, aku berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga beberapa kali, satu kali itu, lepas Nabi SAW pulang lagi, wahai Fudalah, apa yang terlintas dalam hatimu? Tak ada apa-apa ya Rasulullah, aku hanya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kali yang ketiga, Nabi SAW terus pusing keseluruhan badannya, menghadap kepada Fudalah. Nabi SAW meletakkan tangannya di hati Fudalah. Tak perlu nak cakap apa-apa, hanya letak tangan baginda Rasulullah SAW di hati Fudalah, mendoakan kepada Fudalah ini. Setelah baginda Rasulullah SAW turunkan tangannya, langsung tak jadi nak melakukan apa-apa kepada Rasulullah SAW. Langsung kata dia, setelah turunnya tangan baginda Rasulullah SAW, tak ada orang yang lebih aku cinta daripada Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya aku nak bunuh, aku benci sangat kepada Rasulullah SAW. Tak peduli dah apa yang terjadi, aku just nak bunuh saja. Tetapi saat baginda Rasulullah hanya meletakkan tangan baginda Rasulullah dan doanya baginda Nabi Muhammad SAW, maka berubah dari pembenci menjadi orang yang mencintai baginda Rasulullah, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Terus setelah itu dia masuk ke dalam agama Islam. Dan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, majlis-majlis maulid dan selawat ini adalah merupakan sentuhan daripada hati, sentuhan daripada tangannya baginda Rasulullah SAW kepada hati-hati kita. Kehadiran kita dalam majlis-majlis seumpama ini kita harapkan agar kita mendapat hidayah dengan perantara baginda Rasulullah SAW. Maka dengan itu kita angkat tangan bermohon kepada Allah, berdoa dan minta dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan majlis yang penuh dengan barakah ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita rahmah, memberikan kepada kita insya-Allah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan berdoa kepada Allah, meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar moga-moga dengan kehadiran kita, adanya orang-orang salihin, adanya orang-orang salihat, moga-moga dengan berkat mereka Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan segala doa kita, kabulkan segala hajat kita. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama. Kita minta kepada Allah moga-moga dengan malam ini asbab Allah kabulkan segala hajat kita. Saqul jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Allahu ya Allah ya Allah. Bersihkan hati kami ya Rahman. Ampunilah dosa kami ya Rahim. Ampunilah dosa kedua bapa kami ya Allah. Engkau yang telah menghadirkan kami di dalam majlis yang penuh dengan barakah ini ya Allah. Kami tidak mempunyai apa-apa ya Allah kecuali berharap kepada hidayah Kau berikan kepada kami ya Allah, taufik yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Engkau yang menggerakkan kami untuk hadir ke dalam majlis pada malam ini ya Allah. Tanpa izin daripada-Mu kami nescaya tidak akan dapat berkumpul di dalam majlis yang mulia ya Allah, majlis orang-orang salihin dan salihat ya Allah. Sedangkan kami bukan daripada kalangan orang-orang salihin ya Allah. Betapa banyaknya mata kami melihat perkara yang haram, betapa banyaknya lidah kami berkata perkataan yang haram, betapa banyaknya tubuh badan kami melakukan perkara yang haram, betapa banyaknya kami sia-siakan kehidupan kami dengan perkara yang haram. Tapi Engkau masih memberikan peluang kepada kami ya Allah untuk hadir majlis orang-orang yang saleh, hadir majlis orang-orang yang berzikir kepada-Mu ya Allah, hadir majlisnya para malaikat Allah Subhanahu Wa
Ta'ala. Hadir majlisnya orang-orang yang bersalawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Pada malam ini kami bermohon kepada-Mu ya Allah, jika ada di antara kami orang-orang yang banyak melakukan dosa, kurniakanlah taubat dan nasuha kepada kami semua ya Allah. Kurniakanlah taubat dan nasuha kepada kami semua ya Rahman. Kurniakanlah taubat dan nasuha kepada kami semua ya Rahim. Tidak kami keluar daripada majlis kecuali dengan pengampunan dosa ya Arhamar Rahimin, kecuali dengan bersihnya hati kami ya Arhamar Rahimin, kecuali dengan bersihnya hati kami ya Arhamar Rahimin. Penuhi hati kami dengan cinta kepada-Mu, penuhi hati kami dengan cinta kepada Rasul-Mu, penuhi hati kami cinta kepada para awliya wa salihin, penuhi hati kami ya Allah dengan cinta kepada orang-orang yang dekat kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Keluarkan daripada hati kami sifat-sifat yang keji ya Allah, keluarkan sifat kesombongan daripada hati kami ya Allah, keluarkan sifat hasad dengki daripada hati kami ya Allah, sifat-sifat yang keji berahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Seperti mana Kau kumpulkan kami pada malam ini ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami dan keluarga kami dan hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini berahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman Rahim ya Allah ya Rahman Rahim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kita perbaharukan iman kita seperti mana sabda baginda Rasulullah, jaddidu, perbaharukan iman kamu dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Kata baginda Rasulullah, orang yang paling gembira, bahagia menerima syafaat Nabi Muhammad kelak di akhirah, dia yang dahulu di dunia pernah menyebut kalimat la ilaha illallah ikhlas daripada hatinya. Salah seorang sahabat baginda Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang angkat suaranya menyebut dengan penuh ikhlas, dengan penuh khusyuk kalimat la ilaha illallah, akan diampuni 4,000 daripada dosanya. Jika tidak mempunyai dosa, maka akan diampuni dosa keluarganya dan juga jiran-jirannya. Maka insya-Allah sama-sama setelah saya sebut ramai-ramai kita sebut dengan niat, moga-moga Allah Subhanahu wa taala perbaharui iman kita, dan insya-Allah setiap daripada kita husnul khatimah 'indal maut insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaina hayya wa alaina maut wa alaina ba'du insyaallah min aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Moga-moga majlis kita pada malam ini diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Moga-moga insyaallah kawasan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang-orang yang mengaturkan majlis Syekh kita masyaallah Yunus, moga-moga Allah Subhanahu wa taala angkatkan derajat beliau dan seluruh yang bersama dengan beliau insyaallah fi khair wa afiyah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur para masyayikh kita yang hadir yang bersama dengan kita fi khair wa afiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun ya Rafi'a syah, atfatan ya
يا رفيع الشان والدار جي عطفة يجي يا أهيل الجوع نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم
Subhanallah. Allah salatullah salamullah ala taha rasulih. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibismik wa bilhadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ilahi sallim al-ummah min al-afati wan-niqma wa min hammin ثم بأهل البدر يا الله، بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Syekh Said Arsyid bin Said Yasin sedang berqasidah yang begitu lunak hingga rasa rugi untuk kita tahan lantunan-lantunan bait-bait memuji junjungan alam Sayyidul Mursalin Khataman Nabiin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiapakan daya risau bimbang tentang kekurangan keselesaan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, pada malam ini datang untuk kita teruskan acara, bukan nak suruh habis cepat. Mudah-mudahan insya-Allah kalau orang tahu hakikatnya, kita sanggup bersama pada malam ini sampai ke subuh, tuan-tuan. Tapi apakan daya kelemahan iman saya, tuan-tuan. Tak sanggup untuk tuan-tuan melihat tuan-tuan dalam kesusahan, dalam keadaan kurang selesa, tuan-tuan. Untuk itu insya-Allah tuan-tuan kita teruskan ke acara yang terakhir. Bagi tausiah mauizah hasanah yang akan disampaikan oleh seorang yang faqih, seorang yang alim dari Hadramaut, dari Yaman, yaitu yang mulia Ad-Da'i ilallah Sahibul Fadil Al-Mukarram Al-Faqih Syekh Toha bin Abdul Hamid Al-Hamadi, yang akan ditarjimkan oleh tak lain dan tak bukan tuan guru kita Al-Fadil Sahibul Fadil Al-Mukarram Ustaz Muhammad Hatta Syamsul Arifin bin Haji Abdul Rahim. Majlis dengan ini mempersilakan, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى على شرف الاجتماع مع هؤلاء الحاضرين جميعا سائلين الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم وأن يتقبل منا ومنهم إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Fadilatul Syekh Al-Faqih Al-Allamah Syekh Taha Al-Humadi Hafizahullah memulakan tausiah beliau pada malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, selawat serta salam kita senandungkan kearifan semulia-mulia para rasul dan imam bagi para nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas keluarga baginda dan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita kemuliaan berhimpun di dalam majlis yang berkah, dihadiri oleh orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan semua di antara kita, beliau-beliau ini semua diterima oleh Allah dan diampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن هذه المجالس العظيمة التي تعقد في هذه البلدة بالخصوص وانتقلت في هذه الأيام إلى ما يجاورها من المحافظات إنما هي نيات آبائكم ونيات أجدادكم ونيات العلماء المتقدمين. لم يتيسر لهم إقامة هذه الاجتماعات كل ليلة، ولكن كان حبهم لرسول الله أقوى من حبنا، وتعلقهم برسول الله أكثر من تعلقنا، وذكرهم لله ورسوله أكثر، فكانت لهم نيات عظيمة أن يعقدون المجالس ليل نهار. وهذه النيات لم تحصل في أيامهم ولكن ظهرت في هذا الزمان. فهكذا يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم: ما من خير يحصل للمتأخرين إلا بنية السلف المتقدمين رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja amalan-amalan itu, perbuatan-perbuatan baik itu tergantung daripada niat. Maka barang siapa yang berniat yang baik kerana Allah, maka niatnya akan memperoleh kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Malam yang istimewa ini majlis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di Surau At-Taqwa Kampung Teluk Mas ini, dan majlis-majlis Maulid di tempat-tempat lainnya malam demi malam di negeri Melaka, sehinggalah ke malam ini berterusan setiap malam kita merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, majlis-majlis yang hebat seumpama ini sehingga telah sampai kepada negeri-negeri yang berhampiran dengan negeri Melaka. Dah Negeri Sembilan dah mulai ikut, Johor dah mulai ikut, negeri-negeri yang lain dah mulai ikut. Setiap malam-malam Rabiul Awal dan Rabiul Akhir diadakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan majlis-majlis seumpama ini tidak lari daripada niat tulus para leluhur-leluhur kita, tidak lari daripada tujuan-tujuan, cita-cita para ulama-ulama terdahulu. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, dulu nenek moyang kita, dulu tok guru kita, mereka mungkin bahkan mereka pernah berniat untuk bergembira dengan Nabi, mengagungkan Nabi, mengadakan perayaan Maulid terhadap baginda Nabi siang dan malam berhari-hari berturut-turut. Tetapi hadirin hadirat, pada zaman beliau-beliau itu, pada zaman almarhum itu tidak terjadi apa yang telah mereka niatkan, kerana mungkin beberapa faktor tidak mendukung. Tapi niat suci mereka telah jauh-jauh hari mendahului. Beliau-beliau ini hadirin hadirat lebih hebat mencintai Nabi dibandingkan kita. Nenek moyang kita lebih bertakluk kepada Nabi dan kepada Allah lebih daripada kita takluk kepada Allah dan kepada Nabi. Bahkan nenek moyang kita,
orang-orang tua kita dahulu lebih banyak mengingat Allah, lebih banyak mengingat Rasulullah dibandingkan ingatnya kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cita-cita mereka kalau perlu sepanjang tahun setiap malam melakukan maulid, tapi mereka tidak dapat ditakdirkan hal itu. Tetapi hadirin hadirat, pada hari-hari ini di akhir-akhir zaman kita lihat malam demi malam, setiap malam, setiap siang ada maulid, di sana ada maulid, di sini ada maulid. Itu adalah buah hasil daripada niat, daripada tujuan utama nenek moyang kita dan leluhur-leluhur kita. Para ulama mengatakan tidaklah ada kebaikan yang terjadi pada umat akhir zaman melainkan dia berpaksi, bermuara daripada niat-niat ikhlas, ketulusan niat-niat orang-orang tua-tua kita sebelum kita. Hadirin hadirat, ثم إن العلماء رضي الله تعالى عنهم قالوا كل مجلس يعقد في الأرض، مجلس علم، مجلس حديث، مجلس مولد، في الحقيقة هو مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحضر هذا المجلس إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان سيدنا الحبيب مشهور بن حفيظ رحمه الله تعالى ونفعنا به يقول: ما من شخص يحضر هذه المجالس إلا بدعوة خاص وهو لا يعرف تلك الدعوة، إما من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة باطنية، وإما من أحد الصالحين. فالحمد لله على هذه النعمة التي أكرم الله بها هذه البلدة وغيرها من البلدان. hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, para ulama-ulama mengatakan tidaklah diadakan majlis-majlis ilmu, tidaklah diadakan majlis-majlis pembacaan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidaklah diadakan majlis-majlis maulid seumpama misal majlis kita pada malam ini, melainkan hadirin hadirat itu adalah merupakan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, kerana itu sesiapa yang menghadiri majlis ini maka dia menghadiri majlis Rasulullah SAW. Dia hadir dengan niat untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhuna al-Imam Al-Habib Mashhur bin Hafid alaihi rahmatullahil wasi'ah, Mufti Tarim, beliau berkata tidaklah seseorang itu menghadiri majlis hadis, menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlis maulid semisal majlis kita pada malam ini, melainkan kehadirannya itu, mudahnya ia menghadiri majlis itu kerana jauh-jauh hari dia telah menerima undangan secara batin, undangan secara gaib daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada salah satu orang-orang soleh daripada wali-walinya Allah. Zahirnya hadirin hadirat, kita pada malam bertuah ini memenuhi jalan raya ini, memenuhi jemputan surah At-Taqwa kepada saya Cikgu Yunus. Itu zahirnya, tetapi hakikatnya kehadiran tuan-tuan pada malam ini adalah kerana kita walaupun tidak merasakannya, kerana kita telah dijemput langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para pewaris-pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. ثم إن هذه المجالس عقدت على نيات كثيرة جدا، ولكن أهم هذه النيات إصلاح القلوب، فإنه لا يوجد مكان متخصص لإصلاح القلب من الظلمة التي فيه، من القساوة التي فيه. لا يوجد مكان لإصلاح القلوب إلا هذه المجالس، مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مجالس الاستغفار، مجالس قراءة البردة، مجالس كذلك مجالس الحديث، هي التي يكون فيها إصلاح القلب. وإصلاح القلب هو أهم شيء في جسم الإنسان. وقد قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا الإمام الحداد رحمه الله تعالى: وإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى فيا سيدي قم بي. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah,
mengadakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghadiri majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu untuk dipasang niat-niat yang banyak. Tuan-tuan datang ada pasang niat ke tak pasang niat datang tadi ni? Maka surau juga mengadakan majlis maulid perlu pasang niat yang banyak. Tetapi antara niat yang perlu kita pasang, yang perlu kita niatkan ketika menghadiri maulid atau merayakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpenting adalah supaya memperbaiki batin kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki roh-roh kita. Kerana hadirin hadirat, kalau roh kita berpenyakit, kalau hati kita memiliki penyakit-penyakit hati, tidak ada tempat untuk kita berubat, tidak ada tempat untuk memperbaiki hati-hati kita yang nyaris mati, melainkan majlis-majlis ilmu seumpama ini, melainkan hanya di dalam majlis-majlis zikir, melainkan hanya di dalam majlis-majlis bersalawat kepada Nabi, membaca burda, membaca istighfar, membaca hadis Nabi, sahajalah tempat-tempat rumah sakit yang memperbaiki roh-roh kita yang berpenyakit hadirin hadirat. Karena itulah hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, sangat penting yang hadir dalam majlis maulid ini memasang niat, mudah-mudahan Allah memperbaiki jiwa kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki hati kita, insya-Allah hadirin hadirat. Bukankah di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sesekali tidak menilai kamu, sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk-bentuk tubuh badan kamu dan tidak melihat kepada badan-badan rupa-rupa wajah-wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah memandang, Allah menilai, tempat jatuhnya pandangan rahmat Allah adalah kepada hati-hati kamu. Kalau hati kamu baik, senantiasa akan dipandang rahmat oleh Allah. Tapi kalau hati kita rosak, hati kita berpenyakit, tidak jatuh pandangan Allah kepada hati-hati kita. Karena itu sangat penting untuk kita memperbaiki hati. Tempatnya di mana? Di majlis-majlis maulid seumpama ini. Al-Imamul Qutb Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, wahai Tuhanku Allah, sesungguhnya Salahuddin, baiknya agama aku ya Allah, dan baiknya iman aku, agamaku ya Allah, adalah merupakan cita-cita terbesar dalam hidupku. Imamul Haddad tidak berhajat nak jadi billionaire, tidak berhajat nak jadi bangsawan negeri atau negara, tidak. Tapi tujuan utama, cita-cita tertinggi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, agar agamanya menjadi baik, agar hatinya menjadi baik. Wahai Allah, bantulah hamba ya Allah, untuk hamba dapat memperbaiki agama hamba dan memperbaiki hati hamba ya Rabbal Alamin. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا القلب إذا صلح كل أمورك المعنوية تصلح، وإذا فسد فسدت جميع الأعمال وفسدت جميع العبادات وفسدت جميع الطاعات. فنحضر في هذه المجالس بنية أن نصلح قلوبنا، ونصلح قلوبنا بالنظرات، بالنفحات التي تنزل. إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فهذه النفحات إذا نزلت في هذا المجلس يتعرض الإنسان لها. حتى قال العلماء الذين يحضرون المجالس ربما يستوون في الحضور، كله حضر، الذي في الوسط، الذي في الأمام، المتصدر وغير المتصدر، ولكن هل النتيجة التي يخرج بها كلهم سواء؟ يختلف. الذي قلبه طاهر، الذي قلبه نظيف يخرج وقد ازداد إيمانه، والذي في قلبه مرض يستفيد كذلك، ولكن يفوت عليه كثير من الخير، كثير من النفحات، كثير من البركات، أحرم نفسه بنفسه.
Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging ini menjadi baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Tetapi sebaliknya, kalau daging seketul itu menjadi rosak seluruh tubuh badan manusia. Ketahuilah itulah yang bernamanya hati. Hati kita, jantung kita kalau baik, maka baiklah seluruh hal kita. Kata itu para ulama berkata, seandainya hati kita menjadi baik, hati kita sembuh dari segala penyakit-penyakit mazmumah, maka seluruh al-amrul ma'nawi, segala urusan-urusan ma'nawi di dalam kehidupan kita akan menjadi baik. Tetapi kalau hati kita rosak, hati kita ada ragu-ragu sama Allah, hati-hati kita tidak ikhlas kepada Allah, hanya maunya riak, akan rosak segala perkara-perkara maknawi dalam diri kita. Walaupun banyak ibadah kita nonsen, tak ada maknanya. Kenapa? Hatinya tak sihat, hadirin hadirat. Kerana itu amat penting bagi kita memperbaiki hati-hati kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, kerana itu ditegaskan sekali lagi, bila kita hadir majlis maulid macam ini, pasang niat nak obat hati kita. Obat hati kita yang memang telah teruk, hadirin hadirat. Kerana dengan menghadiri majlis ilmu, kita mendengar keterangan Quran hadis, ataupun dengan menghadiri majlis-majlis mulia seumpama ini, ketahuilah di dalam majlis seperti inilah turunnya hujan-hujan nafahat daripada Allah, turunnya hujan-hujan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin fata'arradu laha. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhanmu wahai umat manusia, sepanjang tahun ada waktu-waktu istimewa yang Allah turunkan nafahat, turunkan hidayat, turunkan keberkahan. Hadirin hadirat, kerana itu kata baginda Nabi SAW, berusahalah engkau wahai umatku untuk mengenai hujan-hujan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana turunnya hujan-hujan kasih sayang Allah? Di mana turunnya hujan-hujan hidayah kalau bukan seperti majlis-majlis mulia seumpama ini? Majlis diagungkan nama Allah, majlis yang membesarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti turun kasih sayang Allah. Sehingga kalau kita yang berpenyakit hati, iman kita tidak kuat, ragu-ragunya kita kepada Allah, tidak ikhlasnya kita di dalam beribadah, akan sembuh kalau kita terkena hujan-hujan nafat. Amin ya rabbal alamin. Para ulama mengatakan, orang-orang yang hadir di dalam majlis hadis, yang hadir di dalam majlis maulid, kesemuanya sama saja. Dia hadir, saya hadir, sama-sama hadir, hadirin hadirat. Walaupun sama-sama hadir, tetapi natijahnya, hasil yang diperoleh tak sama. Ada orang yang datang majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang daripada majlis maulid langsung jadi wali Allah. Ada orang yang hadir majlis maulid Nabi, dosanya segunung, tiba-tiba dia balik daripada majlis maulid, padam semua dosa-dosanya. Setiap orang berbeza-beza anugerah yang dia bawa pulang daripada majlis maulid Nabi SAW, ikut tergantung kepada hatinya. Kalau hatinya baik, kalau hatinya dah hampir sembuh dengan penyakit, hatinya ikhlas memunajat kepada Allah, dia orang yang paling berbahagia pulang bawa barakah Nabi Muhammad daripada majlis. Tetapi kalau yang hadir masih berpenyakit hati, ataupun dia tidak ikhlas ataupun lain, tetap dapat faedahnya, tetap dapat berkahnya, tapi sedikit, sehingga sedikit itu tidak mampu menyelamatkan dia dan dia binasa. Binasanya kenapa? Diri dia membinasakan dengan dirinya sendiri, bukan orang lain yang membinasakan dirinya. وليحذر المسلم والمسلمة في كل الأوقات عموما وفي هذه المجالس خصوصا أن يحرم نفسه من الخير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متفرقة عن المحرومين من المغفرة والمحرومين من الخير، وربما يتعدى بسببهم الحرمان إلى غيرهم. فممن ذكرهم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قاطع الرحم. قاطع الرحم ملعون كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في 3 مواضع في القرآن الكريم. فهو محروم من المغفرة ولو حضر 1000 مولد.
حتى يتوب أولا من قطيعة الرحم، لأنه مقطوع من رحمة الله. الرحم يعتبر سماها الله سبحانه وتعالى، شق لها اسما من اسمه، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وكذلك من الذين يحرمون من المغفرة عاق الوالدين، فإذا كان أبوك يحتاج إلى خدمة، أمك تحتاج إلى مساعدة، وأنت تركت مساعدتها، حضرت مجلس الخير، هذا لا تركت الخير الأكبر، والخير الأكبر طاعة الوالدين. وكذلك المشاحن الذي في قلبه شحناء، في قلبه بغضاء على إخوانه المسلمين، يحرم نفسه من المغفرة، يتكبر على الناس، يتكبر على المسلمين وعلى إخوانه بأي شيء من أمور الدنيا. حتى قال بعض العلماء على قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الشيخ المقرمي رحمه الله من كبار علماء تعز ممن فتح الله عليهم في التفسير والحديث، قال: انظروا، مثقال ذرة تضيع عليك السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات وعرضها الأرض، مثقال ذرة تحرمك نصيبك من الجنة. فنجاهد أنفسنا، وبقدر الاستطاعة تكون هذه المجالس مجالس دواء، مجالس علاج، مجالس تنبيه، ننوي التوبة فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد التائبين صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Tuan Syekh memberikan nasihat kepada kita semua setiap kali hadir majlis maulid ini dan mana-mana majlis-majlis yang penuh keberkahan, agar masing-masing berusaha semampu mungkin, berusaha keras agar kita tidak tergolong daripada golongan-golongan yang mahrum, golongan-golongan yang Allah haramkan dapat kebaikan, Allah haramkan dapat maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada golongan-golongan yang Allah haramkan daripada kebaikan, Allah haramkan maghfirah Allah, bahkan kan hanya dia gara-gara dia orang lain pun kena sial dia, diharamkan juga oleh Allah daripada keberkahan. Semisalnya ada 3 perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW. Pertama, jangan sampai setiap di antara kita melakukan dosa ini. Apa dia? Dosa qati'atur rahim, memutuskan silaturrahim. Memutuskan silaturrahim ini dalam hadis kata Rasulullah, qati'ur rahim mal'unun walau mata wastal Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturrahim adalah dilaknat Allah. Allah haramkan maghfirah, Allah haramkan keberkahan walaupun dia mati dalam tengah-tengah Ka'bah tu tuan-tuan. Hadirin hadirat, sangat penting menjaga tali silaturrahim. Rahim itu sendiri adalah sebuah kalimat dalam ilmu sarafnya mushtaq minar rahim, diambil daripada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih sayang. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, man wasalaha wasallahu Allah wa man qata'aha qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambung rahim, menyambung tali silaturahim, Allah akan sambungkan dia dengan kasih sayang Allah. Sebaliknya orang yang suka memutuskan tali silaturahim, Allah putuskan dia daripada rahmat, daripada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang kedua perlu untuk kita jaga, jangan sampai kita terjebak dosa ini, kerana menyebabkan kita diharamkan daripada maghfirah Allah. Walaupun kamu hadir majlis maulid 1000 kali hadir maulid, bukan 40 malam, 1000 malam maulid hari-hari, tidak diterima oleh Allah kalau kita melakukan 3 dosa ini. Kita diharamkan maghfirah oleh Allah. Apa yang kedua adalah derhaka kepada mak bapak kita. Kita hadir maulid bagus, baik, berkat, tapi kalau pergi maulidnya meninggalkan bakti kepada mak bapak, kamu telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk pergi kepada benda yang baik. Maka jauhkan diri kita daripada berderhaka kepada mak bapak. Dan yang ketiga, dosa yang perlu kita hindari hadirin hadirat, supaya kita tidak diharamkan maghfirah. Kita hadir majlis ni balik bawa pengampunan dosa. Dosa kita sebesar gunung, balik pada maulid ni padam dosa kita hadirin hadirat, dosa kecil hadirin. Tapi kalau kita buat dosa 3 ini, tidak akan diampun dosa kita oleh Allah. Wala saghira wala kabira, semua tak diampun oleh Allah. Apa dosa yang ketiga? Musyahanah. Kita memutuskan
berhubungan yang baik dengan sesama kaum muslimin. Dia bukan pak saudara kita, dia hanya jiran tetangga kita. Dia bukan kaum kerabat kita, dia hanya orang Islam yang kita tak berapa rapat dengan dia. Tapi kita tidak mau bertegur sapa. Kita memutuskan tali silaturahim dengan dia. Kita membenci dia. Bahkan terkadang kita melakukan perbuatan bongkak kepada orang muslim yang lain. Ini dipanggil musyahanah, pun diharamkan maghfirah, pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, janganlah kita berbuat bongkak, membesarkan diri kepada kaum muslimin walaupun mungkin kita orang yang paling kaya, walaupun kita paling bangsawan. Jangan kita rasa besar diri kita kepada sesama kaum muslimin, kerana dikhawatirkan ini termasuk musyahanah yang mengharapkan kita daripada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak sesekali akan masuk syurga Allah orang yang di dalam hatinya tak banyak sombong, sebesar zarah saja sifat sombong, Allah haramkan masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar daripada Taiz Yaman, Al-Imam Al-Makrimi, bil ba bil mim, Al-Makrimi, seorang yang Allah berikan ilham di dalam ilmu tafsir, dalam memahami hadis dan Al-Quran. Beliau mengatakan, cuba kamu renungi hadis ini. Allah haramkan syurga yang luasnya 7 langit 7 bumi, arduhas samawati wal ard, lebarnya aja 7 langit 7 bumi. Allah haramkan kebesaran syurga yang indah itu hanya gara-gara secepis kecil daripada sifat sombong. Kamu alangkah bebalnya kamu pelihara sifat sombong tak banyak, sebesar zarah. Gara-gara kamu bebal melihara sifat sombong itu, merasa bongkak itu, kamu dah haramkan diri kamu daripada luasnya syurga yang mengalahkan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kerana itu hadirin hadirat, insya-Allah masing-masing berusaha agar jangan sampai terpalit dengan 3 dosa ini. Alhamdulillah, ini sebuah langkah yang baik. Kehadiran kita di dalam majlis maulid bersama para habaib, bersama para ulama dianggap sebagai ubat, dianggap sebagai hospital specialist hospital yang kita hadir dalam majlis ini untuk dapat membentengi diri-diri kita daripada perkara-perkara yang mengharamkan kita daripada rahmat dan maghfirah daripada Allah. الكلام كثير ولكن في الأخير علينا جميعا أن نرتب لنا شيئا من الأوراد، وكما يقول سيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاف رحمه الله تعالى، من ليس له ورد فهو قرد. فأقل الدرجات أن نرتب ما رتبه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. في الصباح تبدأ بعد أن تصلي الصبح تقرأ أوراد الصباح باستغفار 100 مرة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة. فهي أوراد أصحاب الطرق الصوفية رضي الله تعالى عنهم بالترتيب. استغفار حتى إذا استغفرت تتهيأ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتستعد. فإذا استغفرت وصليت على رسول الله يكون عندك تهيؤ واستعداد لذكر الله سبحانه وتعالى. فأقل الدرجات هذه الأذكار الثلاثة بأي صيغة تحبها. استغفار 100، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100، وبعد ذلك تهليل 100 مثلها صباحا ومساء. وهذا يعتبر أضعف الإيمان إذا لم يستطع المسلم والمسلمة أن يزيد في ذلك. وقد كانت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في المغفرة لكبار الأولياء وكبار العلماء والصالحين. وقد رأى بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابن عمك الإمام الشافعي خدم الدين، خدم الإسلام، ونشر الفقه ونشر مذهب كامل، ما هو جزاؤه يوم القيامة؟ قال جزاؤه أنه لا يوقف للحساب، لا يحاسب الجنة بدون حساب. بماذا؟ بتأليفه كتاب الأم، بتأليفه الفقه، بتأليفه. قال صلى الله عليه وسلم بذكره في آخر كتاب الرسالة صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أول من قالها الإمام الشافعي، وهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. فغفر له بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء يقولون مقبولة على الإطلاق.
بإخلاص أو بدون إخلاص إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا سائلين الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يكشف قلوبنا وأن يشفع طائعنا في عاصينا يدخل البركة على ناقصنا بكاملنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعفو. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Kalau kita ingin berbicara banyak yang perlu dibicarakan, tetapi kami akhiri dengan satu pesan kepada hadirin hadirat. Kita hadir majlis maulid ini, balik daripada majlis maulid ini, setiap orang mesti pasang jadual, mesti ada jadual untuk dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, zikir-zikir yang telah disusunkan sekurang-kurangnya kita mengikuti zikir yang telah dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu, iaitu apa dia paling kurang. Dan zikir yang Syekh katakan ini zikir yang merupakan al-aful iman, iman yang paling lemah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak dapat buat wirid ini, itu bukan lemah lagi dah tak ada lagi iman dah, dikhawatirkan macam tu. Jadi kalau lebih lagi bagus. Yang pertama apa dia, banyaklah baca istighfar. Selepas saja tuan-tuan sembahyang subuh, pada waktu pagi dan selepas solat maghrib, lepas waktu malam, baca istighfar 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali. Dan yang kedua, baca selawat kepada Nabi SAW 100 pagi, 100 petang, paling kurang. Dan setelah itu bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 pagi, 100 petang, lepas solat subuh, lepas solat maghrib. Kata Tuan Syekh, maka bacanya jangan ditukar-tukar, jangan ditukar-balikkan. Ikut kata Tuan Syekh, ikut tertibnya. Pertama mulakan dengan istighfar, kedua sempurnakan dengan selawat, ketiga akhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kata Tuan Syekh zikir para seluruh mursyid-mursyid tarekat, jami' turuqis sufiyah, seluruh tarekat kaum sufi. Inilah wirid dia tuan-tuan, paling kurang itu, paling kurang. Kita nak pakai sirah apa, bentuk apa, lafaz apa, silakan. Yang penting istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Kenapa kena ikut tertibnya? Kerana bila kita memulakan wirid kita dengan beristighfar, kita bersihkan jiwa kita bersihkan noda-noda dalam hati kita, supaya setelah agak bersih, kita dah layak untuk baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membaca istighfar, baca selawat. Jangan langsung la ilaha illallah, selawat dulu, ambil barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan baca selawat kita dapat berkahnya Nabi, baru layaklah untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Tuan Syekh, jangan ditinggalkan hadirin hadirat. Terutama selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni penting, jangan dianggap enteng tuan-tuan. Ulama-ulama besar dunia, para wali-wali Allah yang hebat-hebat di dunia ini, berapa banyak di kalangan mereka ya Allah ampunkan dosa mereka, Allah tinggikan derajat mereka berkat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, siapa yang tidak mengenal Al-Imam Muhammad bin Idris An-Nafis rahimahullah, Al-Imam Al-Syafi'i. Semua di antara kita mengenal Imam An-Nafis, Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah. Seorang ulama, dalam kitab-kitab banyak diriwayatkan, seorang ulama telah bermimpi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, Tuhan semesta alam, Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam An-Nafis Muhammad bin Idris adalah kaum kerabat paduka ya Rasulullah. Beliau adalah ahli baitmu ya Rasulullah, keluarga paduka ya Rasulullah. Seorang imam yang besar ya Rasulullah. Dia telah mengarang kitab yang hebat dalam dunia Islam, kitab Dia juga yang telah menyusun ilmu usul al-fiqh. Dia juga yang telah mengajarkan fiqh dan hadis di semesta alam. Dia telah mengasaskan mazhab yang hebat. Dan begini banyak jasa-jasa Imam Syafi'i disebutkan oleh ulama tersebut di hadapan baginda Nabi dalam mimpi Nabi. Fama jazauhu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, begitu besar jasa Asy-Syafi'i kepada dunia Islam. Apa balasan yang akan diperolehi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan dirikan beliau di hadapan mahkamah Allah. Dalam arti kata, dia tidak akan dihisap oleh Allah, tidak akan diaudit oleh Allah. Dia akan masuk syurga terus tanpa hisap. Ya Rasulullah, begitu hebatnya balasan untuk Asy-Syafi'i ya Rasulullah. Atas sebab apa ya Rasulullah? Apakah kerana jasanya yang hebat menyebarkan ilmu, berdakwah, mengarang kitab Al-Um dan lain-lain? Kata Rasulullah, bukan kerana itu, tapi
Tapi Asy-Syafi'i Allah berikan anugerah besar kerana dia dulu ketika mengarang kitab Ar-Risalah, kitabnya yang terkenal, di akhir sekali beliau khatamkan kitab karangan beliau yang indah itu dengan kata-kata salawat dan salam kehadiran aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Gara-gara dia baca selawat itu, Allah anugerahkan anugerah besar, bukan kerana hebat dakwahnya, walaupun memang hebat dakwahnya, bukan kerana keluasan lautan ilmu beliau, walaupun memang seperti lautan tak bertepi ilmunya, tapi barakah selawat Imam Syafi'i aja Allah ampunkan dosanya, Allah tinggikan derajatnya, masukkan dalam syurga tanpa hisab. Berkat apa? Berkat selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semua di antara kita wajib ada jadual baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kita pulang daripada Maulid ini. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan hal ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampun semua dosa-dosa kita. Wa yastur ayubana. Allah Subhanahu wa taala tutup aib-aib kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menerima syafaat orang-orang yang taat di kalangan kita untuk diberikan pertolongan pada orang-orang yang bermaksiat di kalangan kita, dan mudah-mudahan barakah orang soleh yang kamil yang ada dalam majlis ini, orang-orang yang kurang imannya seperti kita juga dapat basahan hujan-hujan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan khusus kepada kekanda kita yang mulia Cikgu Muhammad Yunus dan seluruh ahli jawatan kuasa surah Al-Taqwa ini. Allah SWT panjangkan umurnya ya Rabb. Allah berkahi umur-umur mereka ya Rabb. Keluarga-keluarga beliau-beliau ini dijadikan penyejuk mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cahaya hidayah tersiar lebar, tersiar luas daripada kampung berkah ini ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin, rezekikan kami semua syafaat Nabi Muhammad. Pulangnya kami daripada majlis ini, dosa-dosa kami Engkau padam ya Allah. Kami dalam majlis ini ingatkan juga untuk bertaubat dengan taubatan nasuh ya Allah. Kami menyesal atas dosa-dosa besar yang kami lakukan ya Allah. Di kalangan kami ada yang derhaka kepada mak bapak, ampunkan dosa kami ya Allah. Di kalangan kami ada yang memutuskan tali silaturahim, ampunkan dosa kami ya Allah. Kami isytiharkan, kami bertaubat kepada-Mu ya rabbal alamin, sehingga mudah-mudahan dengan taubat ini, dengan kehadiran majlis maulid ini, kami keluar daripada majlis ini seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunda mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukurillah. Majlis merakamkan jazakallahu khairan katsira Al-Fadil Sayyidul Fadilah Al-Mukarram Yang Mulia Al-Habib Naim bin Tahir, dan juga Syekh Taha Abdul Hamid Al-Hamadi, dan tidak dilupakan tuan guru kita Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Muhammad Hatta Syamsul Arifin bin Haji Abdul Rahim, di atas ingatan-ingatan yang begitu bermakna kepada kita, menyuntik hati kita, menyedarkan hala tuju kita kemana seharusnya kita bawa hati ini, membawa segala tubuh badan kita ke arah mana lain dan tidak bukan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, mencari redha kekasih Allah, kekasih kita Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah tuan-tuan, mudah-mudahan insyaallah segala nasihat-wasiat agama, wasiat iman ini menjadi titik tolak, menjadi asbab taufik dan hidayah Allah turun kepada kita. Dan insyaallah selagi nyawa di kandung badan, insyaallah
saya bertekad dan berazam untuk melakukan acara maulid yang amat barakah ini setiap tahun di sini insya-Allah. Tuan-tuan doakan bersama, mudah-mudahan insya-Allah kehadiran kita di sini tidak sia-sia tuan-tuan. Pasti ada nilai yang besar dan ganjaran yang besar menanti kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita, yang sentiasa merindui kita walaupun telah pergi 1500 tahun yang lampau, namun kasih sayang terasa terjentik di hati kita. Nasihat-nasihatnya begitu mendalam, menyentuh hati kita, menjedarkan kita yang selalu leka dan alpa. Mudah-mudahan tuan-tuan insya-Allah kemarilah kita kepada Allah, dekat dengan Allah, ikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin-hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga mengambil kesempatan dengan perkumpulan yang begitu ramai. Inilah perkumpulan yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang memuliakan kasih Allah. Adanya malaikat yang begitu ramai. Jadi inilah kesempatan yang kita nak guna. Mudah-mudahan insya-Allah di antara kita ada yang merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita membacakan satu Fatihah bila khusus untuk diri kita, untuk kedua ibu dan ayah kita, untuk anak-anak zuriat kita yang sedang menimba ilmu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi'. Di antara mereka ada yang hampir nak menghadapi peperiksaan, segala peperiksaan yang ada, mudah-mudahan manfaat untuk dirinya, untuk agama, bangsa dan tanah air, seterusnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kita ada yang sakit, Allah sembuhkan. Insya-Allah ada yang berhutang, Allah selesaikan hutang-hutangnya sebelum mati. Dan apa yang telah didoakan oleh yang mulia Tuan Guru kita, insya-Allah semoga Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah tuan-tuan ada yang bawa anak-anak kecil, inilah peluang untuk kita berjumpa, berkumpul ahli-ahli ulama itu ramai pada malam ini. Kita mengambil kesempatan bawa anak-anak kecil kita untuk kita tahnikkan lagi, doakan lagi dengan orang alim ini. Mudah-mudahan insya-Allah anak-anak jadi permata besok dan besar tuan-tuan, menjadi pelidah, menjadi penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa masyarakat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah kita teruskan untuk makhluk qiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة لله تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك
حسن الختام يا الله أعطنا ما قد سألنا يا الله عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستجيبون الشفاعة ويرجو من الله رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيارة أمته واسترنا بذيلة حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة اللهم أدخلنا معه الجنة اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم شفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن مقدرستنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة وذنوبه واسترت ببراد المغفرة عيونه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم
وألهمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. ووفقنا لعمل الصالح يبقى سناه على ممرده. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين. وأحنا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا غير مفتونين ولا مخذولين. واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنته في هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم بنا ولا من يتبع شقيا ولا محمودا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر